Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk wahdaniyah, iaitu seperti yang kita ni tahu, wahdaniyah ini bermaksud esa, iaitu satu. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah yang bererti Maha Esa Allah sama ada pada zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya, iaitu af'alnya. Mustahil atas Allah bersifat lawannya, iaitu berbilang-bilang. Pada zatnya terbahagi kepada dua erti, iaitu yang pertama, zat Allah tidak terbentuk daripada beberapa bahagian seperti manusia. Yang kedua, tiada zat yang lain menyamai zat Allah Ta'ala, iaitu bermaksud Allah saja yang mempunyai zatnya tersendiri. Maha Esa Allah pada sifatnya terbahagi kepada dua erti juga, iaitu yang pertama, sifat Allah tiada berbilang-bilang dari jenis yang sama pada Allah, seperti ada dua sifat kudrat bagi Allah atau kudrat itu berbeza dari masa ke semasa. Yang terakhir ialah tidak ada seorang pun menyerupai sifatnya dengan sifat Allah. Perbuatannya iaitu af'alnya, semua yang dicipta oleh Allah baik dan jahat yang menjadi dan mengadakan hanya Allah Ta'ala sahaja, bukan manusia ataupun mana-mana makhluk yang lain. Hanya Allah sahaja. Tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa perbuatan Allah dan tidak ada perbuatan manusia menyamai perbuatan Allah Ta'ala. Manusia hanya disuruh berusaha dan berikhtiar, dan kerana apa-apa kejadian semuanya yang berlaku dalam dunia ini hanyalah dari kejadian Allah Ta'ala itu sendiri. Andai kata di langit dan di bumi ada dua Tuhan selain Allah Ta'ala, nescaya akan tidak tentu dan tidak teratur susunan segala-galanya di dunia. Akan menjadi huru-hara dunia, semua kucak-kacir. Jika ada dua Tuhan, nescaya akan tidak sama menjalankan satu-satu pendirian, akhirnya selalu bertentangan. Kerana satu Tuhan itu dengan Tuhan yang lain tidak sependapat masing-masing, dan mereka ingin mengatur sendiri, ingin berkuasa dengan sendiri, dan akhirnya menjadi kehancuran dan kebinasaan susunan alam ini yang sebenarnya teratur, rapi dan indah. Jika ada dua Tuhan yang kedua-duanya bersifat wajib, wujud dan kudrat, iradahnya menyeluruh kepada kesemua manusia, nescaya tidak akan wujud alam ini kerana sikap dan akibat yang boleh diandaikan seperti yang pertama ialah kedua-dua Tuhan itu tidak bersepakat, mereka akan bertelingkah dan akhirnya alam ini akan hancur dan binasa. Yang kedua ialah jika kedua-dua Tuhan ini bersepakat, maka tidak mungkin kedua-duanya sama mengadakan alam ini dengan bersendirian di waktu yang sama. Kerana disebabkan terhimpunnya dua pembuat di atas kesan yang sama, dan ini adalah mustahil. Jika pun mengada secara tertib, misalnya A mengadakan dulu kemudian baru B, maka ini dikatakan sia-sia. Kerana mengadakan sesuatu yang telah ada sedia ada. Begitu juga tidak mungkin sama-sama mengadakan sesuatu secara tolong-menolong, kerana ini menunjukkan kedua-duanya lemah daripada mengadakan sesuatu bersendiri dan berhajat di antara satu sama lain. Keesaan Allah pada zatnya. Wajib kita umat Islam percaya dan yakin bahawa zatnya Allah tidak tersusun daripada sesuatu anasir. Bahkan zat Allah tidak ada dari emas dan perak dan bukan benda itu kecil atau besar. Jika zat Allah itu terbentuk daripada bahagian-bahagian, tentulah ia berhajat kepada bahagiannya dan menyerupai segala yang baru. Maka yang begitu adalah mustahil bagi Allah. Keesaan Allah pada sifatnya, wajib kita umat Islam percaya dan yakin bahawa tidak ada sesuatu yang menyamai dengan Allah pada sifatnya. Allah Ta'ala hanya sendiri yang mempunyai sifat keutamaan dan kesempurnaan. Tiada siapa yang sama, apakah saja makhluk ke apakah saja. Jika Allah itu mempunyai dua sifat dari jenis yang sama, yang perlu untuk mencipta sesuatu seperti kudrat dan iradah, maka berbilang adalah mustahil. Kerana jikalau satu sifat sudah memadai, maka yang kedua-dua adalah disia-siakan. Atau jika sifat Allah, contohnya kudrat atau kuasa, itu berbeza dari masa ke semasa, maka ini menunjukkan Allah itu lemah. Dan perkara itu adalah mustahil kerana Allah itu tidak pernah akan lemah. Keesaan Allah pada perbuatannya iaitu af'alnya, wajib kita umat Islam percaya dan yakin bahawa perbuatan Allah maha suci dari mempunyai perbandingan dengan sesuatu.
Allah sendiri yang menghidupkannya dan mematikan dan memberi rezeki, dan Allah jua yang menyenangkan dan menyukarkan. Segala-galanya Allah jua yang sendiri menentukan, mengadakan dan menjadikan. Semuanya ni adalah kejadian daripada Allah. Jika ada Tuhan lain yang menentukan af'al Allah, maka itu menunjukkan Allah itu lemah. Maka mustahil Allah itu lemah. Bagaimanakah umat Islam mempercayai sifat-sifat Allah? Mempercayai sifat-sifat Allah ialah mengiktikad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang kamalat, iaitu yang kesempurnaan semuanya. Itu semua sempurnalah, yang tidak dipunyai oleh sesiapa pun dari makhluk melainkan Allah jua yang lebih mengetahui dirinya dan sifatnya. Dan semua ini adalah kejadian daripada Allah saja, dan daripada siapa-siapa. Maka berakhirlah pembentangan saya tentang tajuk wahdaniyah ini. Oleh itu, terima kasih kerana mendengar, memberi masa untuk menyaksikan ceramah saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.